Di sebelah kanan, dipersilakan. Belum. Oh, silakan. Maaf saya. Terima kasih Tuan Ketua. Hari ini hari luar biasa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Semarahan. Memang bagaimana yang telah pun saya sebutkan waktu kita melancarkan program prihatin sama ada di peringkat yang pertama ataupun seterusnya, antara perkara yang kita sebutkan ialah supaya tidak ada sesuatu pun rakyat kita yang tercicir daripada program Jana Semula Ekonomi ini. Khususnya yang berada di kawasan-kawasan luar bandar, termasuklah di Kota Semarahan ataupun di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itulah kita telah membentuk apa yang kita panggil laksana, iaitu Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi Antar Agensi. Dan unit ini bertanggungjawab untuk memantau supaya segala bentuk peruntukan yang telah pun kita senaraikan dalam pakej rancangan ini akan sampai kepada semua kelompok masyarakat. Dan saya nak sebutkan di sini ada 53 agensi kerajaan yang berkaitan di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak yang terlibat dalam program ini, dan kerajaan telah pun memperuntukkan 11 bilion ringgit pada penerima di kalangan B40 dan M40, termasuklah di penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Soal internet memang ada isu, walaupun sudah pun kita roll out program ini untuk dilaksanakan di seluruh negara dengan sejumlah peruntukan lebih daripada 20 bilion, saya berpendapat ada lagi usaha yang perlu kita lakukan, termasuklah di kawasan-kawasan luar bandar, ya, termasuk di Kota Semarahan dan lain-lain lagi. Walaupun saya dah dapat maklumat terkini, Kota Semarahan kalau ambil kira dari segi purata nasional, dia lebih baik, ya, lebih 92% berbanding dengan 84% di peringkat nasional. Apapun ada kekurangan, kita akan laksanakan dalam tempoh-tempoh yang mendatang. Terima kasih Amat Berhormat. Soalan tambahan kedua, silakan Ketua Pembangkang. Tan Sri Yang Di-Pertua, Perdana Menteri telah memberi beberapa penjelasan terkait dengan soal pemulihan ekonomi, termasuk peruntukan yang agak besar. Saya ingin mendapat penjelasan Perdana Menteri. Apakah pengumuman-pengumuman yang telah dibuat sebelum ini dan selepas ini tidak memungkinkan penyertaan ahli yang berhormat membahas secara terbuka? Inilah kali pertama beberapa rancangan ekonomi yang melibatkan kos yang begitu tinggi tidak dibentangkan dalam parlimen atas alasan COVID-19, tidak mungkin dibahaskan oleh ahli yang berhormat, dan kemudian dibuat beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang besar tetapi tidak membolehkan ahli yang berhormat berbahas. Saya juga ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, mengapakah dihalang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi dan peruntukan besar supaya rakyat dapat mendengar pembahasan, kerana tidak semua yang dikemukakan itu sampai kepada program yang direncanakan pada peringkat awal. Saya juga ingin mendapat penjelasan dalam soal yang sama, kerana yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, yang diumumkan Perdana Menteri itu besar, impaknya, dampaknya besar, jumlahnya besar. Apakah tidak munasabah untuk saya minta ahli yang berhormat turut dengar dan bahas? Ini soalan dia, mengapa kita halang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi sementara pelantikan-pelantikan besar GLC itu terus menerus. Jadi saya minta jawapan yang tegas. Bila nak dibentangkan, mengapa? Lamanya soalan. Silakan Yang Amat Berhormat, itu soalannya ya. Terima kasih. Politik sogok. Tuan Yang Ketua, memang saya dah jangka dah prediction mengumumkan soalan seperti itu, kerana perkara ini bukanlah pertama kali disebutkan. Tapi bagaimana yang kita semua sedia maklum, permasalahan besar yang kita hadapi ialah soal untuk menguruskan dan juga menangani masalah COVID-19. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan, sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan
Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insya-Allah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan dan Tuan mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak nunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Kalau nak tunggu hari Parlimen boleh bersidang. Parlimen boleh bersidang. Jadi walaupun itu saya faham sebagai tugas ahli parlimen memang itu tanggungjawab. Tetapi tugas kerajaan adalah untuk menentukan rakyat mesti dibela. Di waktu mana pembelaan itu mesti dilaksanakan. Buatlah sidang tergempar. Satu lagi soalan tambahan. Soalan tambahan. Mohon soalan tambahan.